Baik, aplikasi pengkalan data ini gunanya adalah untuk menyimpan data. Okey, ingat lagi minggu lepas kita ada belajar tentang antarmuka ya. Dekat antarmuka tu mungkin ada teks, mungkin ada grafik dan kita boleh tambah dengan perkara-perkara lain yang perlu macam ada animasi dan sebagainya, warna-warna ya. Tetapi segala dia punya data dia termasuk teks yang hari tu pun kita boleh simpan dalam pengkalan data ya. Tetapi untuk sistem biasanya kita hanya simpan yang berbentuk data ya. Okey, baik. Bagaimana hendak membuka kita punya aplikasi MySQL ini? Dia menggunakan antarmuka khas ya, yang khusus yang diberi nama phpMyAdmin. Okey. Jadi kalau kita nak buka phpMyAdmin, kita klik pada button admin ya, pada barisan MySQL. Ingat lagi minggu lepas, kalau kita klik button admin pada Apache ini, kita akan buka kita punya pelayar web, browser kita ya. Okey. Kita akan buka seperti inilah. Ini yang minggu lepas ya. Kalau kita tulis, kita klik saja dekat admin tu, dia akan buka pada dashboard ya. Dia akan buka pada dashboard seperti ini. Okey. Dan jika kamu lihat pada dashboard ini, ada juga satu menu yang diberi nama phpMyAdmin. Boleh juga kita buka dengan menggunakan button admin ini ya, yang kedua ini. Nanti dia akan buka sama seperti inilah. Yang ini ya. Okey. Baik, cikgu dah ada buka ini. Ini adalah antarmuka bagi kita punya database ya. Kalau kamu lihat dekat situ, ada menu-menu seperti database, SQL, status sampailah menu-menu yang lain. Kalau dia tak cukup panjang, kamu klik pada more ini, berakhir dengan plugin. Kalau seperti yang versi cikgu punya ini ya. Okey. Server 127.0.0.1 ini adalah sama maksud dengan server localhost ya. Localhost boleh diwakili oleh IP 127.0.0.1 ya. Okey, contoh kalau kita punya sistem yang hari tu kita tulis localhost, kemudian nama aplikasi kita kan yang kita bina tu, contoh yang cikgu punya aplikasi Azmi. Kamu boleh gantikan perkataan localhost tu dengan IP number 127.0.0.1 ya. Okey, 0.1. Dia masih buka halaman yang sama. Okey. Baik. Jadi, untuk membina database, kita boleh menggunakan phpMyAdmin atau kita tulis coding dia pada skrip HTML. Okey, menggunakan kita punya editor ini. Kemudian data akan dihantar masuk ke dalam database yang kita buat di sini nanti ya. Baik, jadi hari ini cikgu akan tunjukkan kamu satu persatu bagaimana hendak menggunakan database ini ya. Okey, baik. Langkah yang pertama yang kita perlu tahu ialah maklumat tentang database. Di mana kita boleh lihat maklumat itu. Okey. Kamu cari user account ya, dekat sini kamu nampak ada database, ada SQL status, ada user accounts. Okey, kamu pilih user account itu. Baik. Untuk pembelajaran kita tak perlu buat account baru, kita gunakan sahaja account yang ada dekat dalam ini ya. Kalau kamu lihat dekat situ ada 1, 2, 3, 4, 5 account. Cikgu akan gunakan account yang bawah sekali, di mana username dia bernama root ya, R-O-O-T. Ingat, username root. Host, localhost. Password ataupun kata laluan tiada ya. No di sini maksud tiada kata laluan. Bukan kata laluannya N dan O, bukan ya. Dia tidak ada kata laluan.
dia punya global privilege dia, kita dapat all privilege. Okay. Dan kita ada grant ya. Maksudnya kita boleh akses, kita boleh manipulasi, kita boleh delete, update, alter dan sebagainya. Okay, baik. Jadi username yang kita akan gunakan adalah root, host dia localhost, kata laluan dia tiada. Okey, langkah yang seterusnya adalah kita bina database dan juga table. Okey, baik. Setakat ni cikgu harap kamu dapat maklumat ini. Kamu boleh catat di mana-mana di dalam buku ataupun di dalam kertas. Username, host, kata laluan. Okey, 3 perkara tersebut ya. Baik, yang seterusnya adalah kita akan buat database, kita akan buat table, kemudian kita akan manipulasi data. Baik. Jika kita klik pada database, ini adalah database yang sedia ada di sini ya. Okey, yang kita tak boleh pilih ini dia memang sudah ada. Yang kita boleh pilih-pilih ini ya, ialah yang cikgu pernah buat lah. Cikgu pernah buat sukan, test, XYZ ya. Okey, sepanjang masa kamu boleh buang dan tambah ya. Untuk buangnya, kamu pilih drop dan dia akan buang lah. Okey. Baik, ini pun cikgu sudah buat. Kalau cikgu nak buang, cikgu buat dengan cara tadilah ya. Lagi satu, jika nama sudah ada dekat situ, kamu tak boleh gunakan dia. Itu sebabnya biasanya kat belakang tu cikgu letak nombor ya. Contoh sukan database 1. Kalau cikgu nak buat lagi nanti, nama yang sama sukan database 2 dan seterusnya. Ataupun kita buat nama-nama yang lain yang berbeza ya. Okey, oleh kerana nanti mungkin cikgu kamu nak backup kamu punya database, pastikan kalau dalam kelas tu ada pelajar sama nama, kamu jangan gunakan nama lah, kamu gunakan yang lain ataupun kamu letak nombor. Supaya bila cikgu kamu backup nanti, dia tidak overwrite file orang lain lah ya. Baik, ada 2 cara nak buat database. Yang pertama ialah kita tulis nama database tu dekat sini dan kita klik pada create ini ya. Contoh, cikgu sudah ada database 1, sekarang cikgu buat database 2. Okey ya, contoh, bila cikgu klik pada create ini, maka terhasillah database 2. Okey, bila nama dia sama, dia akan kata sukan database 1, sukan database 2 dan sebagainya nantilah. Kalau nama dia sama ya. Okey, tapi kalau kamu pilih pada database, okey, dia tetap ada 2 yang berbeza di sini ya. Jadi paparan di sini dan paparan pada kita punya mapping ini mungkin dia berbeza sikit kerana nama dia sama ya. Okey, kalau cikgu tak nak, cikgu drop lah dia. Okey, drop macam tu. Okey, langkah yang kedua, kita boleh bina database, table, manipulasi table dan semua-semua itu dengan menggunakan coding ataupun script pada kita punya page ya. Kita menggunakan Sublime. Okey, seterusnya cikgu akan tunjuk kamu macam mana nak capai database ini, macam mana nak ciptanya, macam mana nak manipulasi dia dengan menggunakan coding ya. Baik. Kalau kamu sudah bersedia, cikgu akan mulakan. Jadi semua orang sekarang berada pada pengarangan Sublime Text ya. Okey, kamu buka page baru, new. Okey, kamu buka page baru, new. Langkah yang pertama, kamu tukar plain text kat bawah ni menjadi PHP ya. Okey. Kalau kamu ingat lagi minggu lepas, cikgu kata ketika kita nak mengekod ni, ada dua struktur yang kita guna. Yang pertama HTML. Bila kita tekan tab, dia jadi macam ni ya. Ini yang cikgu ajar minggu lepas, iaitu structure HTML. Di mana kita buat antara muka yang ada warna, ada grafik, ada teks ya. Yang kita kawal dengan menggunakan coding CSS. Tapi untuk hari ini, cikgu nak gunakan halaman PHP ya. Okey, macam mana nak mulakan dia? Tulis PHP. Kemudian tekan tab. Dia akan jadi macam tu saja, pendek saja dan kamu enter ke bawah. Supaya ada ruangan untuk kita menulis coding-coding nanti di sini ya. Baik, sama seperti HTML minggu lepas, di dalam HTML kita boleh selitkan coding PHP.
Begitu juga dengan halaman PHP ni. Kita boleh selitkan di tengah-tengah ni coding HTML. Caranya ialah bila kita nak masukkan coding HTML di tengah-tengah, kita kena stopkan kita punya structure untuk HTML itu. Okay, kemudian PHP akan mula balik dekat bawah seperti ini ya. Dia seolah-olah ada dua coding PHP. Di tengah-tengah ni kita boleh tulis HTML punya kod lah. Macam table, macam button, macam insert, ada tu image dan sebagainya. Okey. Ataupun kamu boleh buat beberapa coding PHP lah. Contohnya PHP tab. Okey, kemudian dekat sini HTML, kemudian PHP lagi tab, kemudian HTML dan sebagainya. Cuma kita tidak ada kerangka yang HTML yang ada head, ada body tu kita tak gunakan. So kita tak gunakan yang macam ini pada hari ini. Kita hanya gunakan coding kosong macam ini saja. Kalau ada elemen PHP, elemen HTML kita nak masukkan, kita buat macam tadi. Kita stop script untuk PHP, kita tulis coding HTML, kemudian kita start balik PHP. Okey, baik. Fail yang pertama yang kita nak gunakan, nak buat adalah fail untuk capai kepada pengkalan data. Biasanya fail ni kita namakan sebagai capai.php ataupun capaian ke, ataupun connection ke bahasa Inggeris. Ada juga yang gunakan nama configure, config, configuration, banyak nama dia ya. Tapi fungsinya sama, iaitu untuk mencapai kita punya pengkalan data ya. Baik. Arahan yang akan kita gunakan adalah MySQLi Connect. Kamu nampak dekat sini ada MySQLi Connect. Ini adalah arahan untuk mencapai pengkalan data. Oleh kerana kita akan gunakan banyak kali arahan ini, kita jadikan dia satu pembeli ubah ya. Okey, macam mana nak menjadikannya sebagai pembeli ubah? Okey. Kita biasanya dalam PHP ni pembeli ubahnya bermula dengan simbol dollar ya. Okey. Kita boleh kata ini sebagai connect. Biasanya dalam buku dia gunakan con macam tu ya. Con, connect, ataupun kita guna bahasa Melayu pun boleh, capai. Yang kita nak capai adalah database. Okey. Jadi cikgu lebih suka gunakan yang kamu faham. Okey, cikgu akan gunakan pembeli ubah capai database. Jadi bila kita nampak pembeli ubah capai database, maksudnya kita akan menggunakan fungsi connection ini. Okey. Apa yang perlu kita tulis dalam kurungan ini? Ingat tak tadi cikgu ada buka itu yang bernama root, yang bernama host, yang bernama password tadi. Jadi benda-benda tu kita akan tuliskan dekat dalam kurungan itu. Okey. Kalau dia panjang, kita boleh tulis ke bawah. Dalam PHP ni, selagi kamu tak letak tanda, ini kita kata, apa ini ya? Kalau tu kod, ini kita kata semicolon ya. Okey. Sebelum tanda semicolon ini, kita boleh enter dan sebagainya. Sistem tetap membaca ia dalam satu arahan ya. Okey, jadi yang pertama adalah kita mulakan dengan nama host ya. Nama host. Okey, kalau kita nak jadikan dia pembeli ubah, jangan lupa tanda dollar ya. Jadi yang pertama adalah nama host. Yang kedua adalah username ya. Okey. Tanda dollar, username. Yang ketiga adalah password ataupun kata laluan ya. Okey, tanda dollar ya, tanda dollar, password. Okey. Sekejap cikgu. Okey. Dan jangan lupa kita ada satu lagi, iaitu
database yang kita nak gunakan ataupun pengkalan data dia ya. Okey, oleh kerana ini adalah pilihan yang terakhir, kamu tak perlulah letak koma dekat situ ya. Okey, nanti dia akan, ataupun kalau tak nak keliru, kamu angkat yang ini naik ke atas ya. Okey, supaya kita ingat ini adalah urutan yang terakhir, jadi tidak ada tanda koma. Okey, yang pertama kita perlu isi ialah nama host. Kalau kita ingat tadi, nama host dia adalah local host. Kemudian username, kalau kamu ada catat tadi, username dia adalah root. Kemudian password, kalau kamu ingat tadi password dia kata no. No tu bermaksud password tu tiada ya, bukan passwordnya N dan O ya. Kemudian database, database ni kita belum cipta lagi ya. Okey, baik. Dari mana kita nak dapat semua-semua ni? Kita boleh buat dekat sebelah atas ini. Okey, kamu boleh buat komen dahulu. Masukkan maklumat tentang pangkalan data MySQL ya. Okey, baik. Kamu tulis semula, boleh ubah yang ini dan kamu umpukkan nilai ataupun kamu berikan dia punya nama dia yang sebenar ya. Contoh nama host. Okey. Nama host dia adalah local host. Okey, nama host dia adalah local host. Okey, semicolon ya. Okey, yang kedua username ya. Username dia adalah root ya. Kalau kamu ingat tadi, kamu ada catat namanya adalah root. Kemudian password ya. Baik, ingat. Oleh kerana password dia adalah no, kamu jangan tulis no dekat situ. Kamu jangan tulis apa-apa sepatutnya ya. Okey. Oleh kerana password tu tidak ada, kamu jangan tulis no. Kamu biarkan sahaja dia kosong macam tu. Okey. Okey, cikgu gunakan tanda single quote. Kalau kamu nak guna double quote pun boleh ya. Okey, cikgu rasa kalau kita dah letak quote di sini, dekat sini tak payah quote. Quote ni semua dah tak payah nanti ya. Tak apa, kita run dulu nanti tengok dia perlukan ataupun tidak. Dan yang ketiga, yang keempat adalah database ya. Okey, database. Okey, katakan database kita nak gunakan, oleh kerana cikgu nak gunakan pengurusan sukan, kita namakan sukan lah. Kalau kamu nak buat pengurusan bola, kita namakan bola dan sebagainya. Ataupun kamu boleh buat nama kamu pun tak apa ya. Contoh Azmi underscore database 1. Boleh juga ya. Tapi nanti masa kamu cipta database, kamu gunakan nama yang sama yang ini ya. Okey, boleh letak tanda komen kat situ. Nama sama seperti dalam MySQL ya. Okey, so dalam MySQL nanti kita gunakan nama yang seperti itu ya. Okey, seperti yang cikgu cakap minggu lepas, tanda-tanda komen ini membantu kita membuat semakan dan dia ada satu markah ya. Kalau dalam kerja projek kamu dapat satu markah kerana menulis ini dokumentasi dalaman namanya ya. Okey, tadi cikgu kata di sini ini dah tak payah tanda kod ya. Okey. Okey, sebab kita dah buat dekat sini kan. Okey, baik. Okey, macam mana arahan yang seterusnya adalah arahan untuk melaksanakan kita punya capaian ni, sama ada paparkan mesej berjaya ataupun tidak ya. Okey, jika kita ada dua pilihan, berjaya dan tidak. Kalau kamu ingat lagi, kita ada struktur kawalan pilihan if dan else ya. Okey, kamu tulis if capai database, maksudnya ini berjaya ya. Okey, jika berjaya, okey, paparkan mesej echo
tab pangkalan data berjaya dicapai ya. Okey, baik. Dia punya lawan kepada if adalah else ya. Okey, so kamu tulis itu else, sama juga ada kurungan, ada blok ataupun kurungan untuk paparkan teks. Okey, di dalam PHP untuk paparkan teks boleh gunakan arahan print ataupun arahan echo ini ya. Echo pangkalan data gagal dicapai. Okey. Baik. Dan boleh gunakan ayat-ayat yang lain, nak gunakan bahasa Inggeris pun boleh dan sebagainya ya. Okey. Dan jangan lupa kita simpan ataupun save ya. Okey. Okey, kepada yang tak dapat ni, cikgu share ni dekat dalam Telegram. Kamu boleh buka Telegram tu. Okey. Tengok dalam Telegram cikgu ada masukkan dan boleh ambil. Baik, nama host pastikan nama tu sama, username. Kalau kamu guna kata laluan, sini pun kata laluan ya. Okey, database ataupun kamu nak gunakan pangkalan data ke, sini pangkalan data ya. Semua username semua pemboleh ubah adalah menggunakan satu perkataan ya. Kalau dua kamu sambung dengan tanda underscore ataupun sebagainya ya, yang dibenarkan ya. Okey, baik. Dan jangan lupa simpan. Okey, dekat mana kita nak simpan? Kita simpan dalam folder halaman. Kita ada berapa folder halaman minggu lepas kita buat? Ada 2 ya. Baik, yang pertama save as dalam folder halaman. Okey, htdoc. Okey, aplikasi yang kita gunakan minggu lepas tu, kalau cikgu punya namanya aplikasi Azmi. Cikgu ada folder halaman dekat dalam aplikasi Azmi, dekat dalam admin pun ada folder halaman ya. Jadi cikgu akan save dalam 2 tempat. Yang pertama dekat sini. Baik, kita gunakan nama yang sama pada kedua-dua folder itu. Katakan cikgu nak gunakan nama dia adalah capaian.php. Okey, cikgu save dekat folder ini, namanya capaian. Dan save sekali lagi dalam folder satu lagi iaitu folder admin. Ada juga halaman. Di dalam tu pun cikgu save dia dengan nama yang sama iaitu capaian.php ya. Okey. Cikgu save kat situ. Baik. Kalau kita semak. Okey, contoh cikgu semak dekat dalam folder halaman ada capaian.php. Dalam folder admin juga ada folder halaman, dekat dalamnya juga ada capaian.php. Okey. Macam mana kita nak uji lari dia? Okey, untuk uji dia, okey, kamu boleh gunakan yang sedia ada ini 127 ataupun dekat sini localhost ya. Sebenarnya dua-dua boleh, kamu nak guna yang mana pun boleh. Localhost. Okey, kamu tulis halaman diikuti oleh capaian.php. Okey, line nombor 19 ya, dia kata ada salah dekat line nombor 19. Okey, sini tak ada semicolon, nampak ni? Sini tidak ada semicolon. Jadi ini keluar ralat syntax ya, syntax error. Kamu boleh print screen untuk melaporkan dalam dokumentasi nanti. Ini adalah contoh ralat syntax ya, syntax error. Jadi kesalahannya ialah tidak ada semicolon dekat sini. Okey, cikgu save. Ini adalah dalam admin. Okey. Save ya, Ctrl S. Okey, sekali lagi ada 2 tempat kan. Okey, dekat sini, dekat dalam halaman ni juga kita save sekali lagi. Okey, baik. Sekarang kita refresh dia.
Okey, dia kata pangkalan data gagal dicapai kerana pangkalan data itu kita belum buat ya. Okey. Baik. Data yang bernama Azmi DB1. Jadi ini adalah cara untuk kita run file ini. Iaitu kita tulis nama dia, di mana lokasinya berada, iaitu berada dalam halaman ataupun folder halaman, dan nama file kita adalah capaian.php. Kenapa kita tulis macam ni? Sebab file-file PHP ni dia tidak ada antaramuka ya. Dia tidak macam yang kita buat minggu lepas tu. Itu semua file antaramuka. Ini adalah file-file proses. Nanti kalau kita ada borang, dia ada file proses untuk borang. Kalau kita ada jadual, dia ada file proses untuk jadual. Kalau nanti kita ada halaman carian, dia ada file proses dia. File proses ni dia tidak ada interface ya. Untuk run dia macam inilah caranya. Dan dia keluar-keluar macam ni saja ya. Okey, tak apa. Okey, sekarang cikgu nak teruskan kepada macam mana nak buat database Azmi ini ya. Azmi database 1 ini. Okey, kita masih gunakan page yang sama juga ya. Okey, baik. Sebelum itu cikgu harap tidak ada masalah untuk yang ini. Sebelum cikgu teruskan, ada tak sesiapa yang ada masalah? Ataupun tadi macam Cheng cakap tak boleh nak ingat ya. Okey. Ada tak pelajar lain masalah yang kamu hadapi? Tak ada Okey. Baik, kalau macam tu cikgu teruskan kepada macam mana nak buat database Azmi DB1 ini ya. Baik. Yang paling senang ialah menggunakan gunakan kita punya PHP MyAdmin. Okey, kamu pergi dekat PHP MyAdmin, buat database yang sama nama yang dekat file configuration tadi. Okey, contoh cikgu punya namanya adalah Azmi_DB1. Create. Dan kalau kamu lihat sekarang pada senarai database ini sudah ada Azmi DB1 ya. Ataupun kalau kamu pergi dekat tab database ini sudah ada Azmi DB1 ini ya. Baik. Kalau cikgu refresh sekarang ni file ini, tekan button refresh ataupun Ctrl R dia kata, pangkalan data berjaya dicapai. Yang penting ada pangkalan data dan bila boleh dicapai dia akan beritahu pangkalan data berjaya dicapai. Sebab sudah ada pangkalan data yang bernama sama seperti file configuration kita tadi ya. Okey. Ini ya. Dalam file configuration kita ni database ini telah berjaya dicapai. Okey. Tetapi kalau ada yang salah maklumat seperti salah nama root ataupun salah kata laluan. Okey, katakan root ni kita tersalah nama ya. ROOTT contoh ya, ROOTT. Okey, kita save. Kita lihat bagaimana paparannya. Okey. Dia ada katakan, dia akan kata warning apa semua tu. Ni pangkalan data gagal dicapai. Di hujung sekali tu adalah keluar perkataan pangkalan data gagal dicapai kerana username ini yang salah ya. Dia kata user ni yang salah. Okay, so jangan sampai ada salah maklumat ya. Okey, buat seperti itu. Jangan sampai ada salah maklumat. Okey, cara yang kedua untuk kita bina kita punya database adalah dengan menggunakan arahan pada skrip kita ini ya. Iaitu kita tulis pada kita punya PHP ini. Okey. Baik. Boleh tulis di bawah ini ataupun kita buat file baru ya. Okey, cikgu nak buat file baru ya. File new. Okey, file kosong. Ini file kita tadi. Ini file kosong. Oleh kerana file ini tidak perlu ada paparan, tidak perlu kita sambungkan dengan CSS, kita terus kata dia adalah berjenis PHP ya. Okey, tukar dia punya jenis.
okey, kepada PHP ya, dekat bawah sini jangan lupa. Kita tulis PHP, kita tekan tab. Okey. Di dalam ruangan bernomor 2, 3, 4 ni kita boleh tulis coding-coding lah ya. Okey. Oleh kerana kita masih nak gunakan fail capaian ini, tetapi kita nak guna dekat fail baru, sama seperti minggu lepas, kita panggil sahaja dia masuk ke sini. Arahannya ialah include. Ikuti oleh nama fail tersebut. Okey. Okey, fail tersebut namanya adalah capaian. Kamu tengok nama dia dekat atas ni ada capaian.php. .php. Okey, jangan lupa semicolon. Okey, katakan fail kita ini kita nak namakan dia sebagai save as. Okey, create database ya, db.php. Okey, dia ni nanti kita akan gunakan untuk create database ya. Okey, so kita akan simpan dalam halaman pada aplikasi Azmi, namanya adalah create database. Okey, buat Melayu lah ya. Buat database. Okey, buat database.php. Cikgu save dia. Okey. Cikgu belum tulis skrip yang lain ya. Jadi kita panggil file tu dulu, kita nak uji ya. Buat database.php. Kita run ya. Dia akan keluar pangkalan data berjaya dicapai. Tetapi kita tak ada tulis pun di sini. Sebenarnya dia gunakan apa yang ada pada file yang kita include tu, iaitu file capaian.php. Ada perkataan pangkalan data berjaya dicapai. Tapi untuk pengetahuan kamu, biasanya paparan ini orang tak nak dipaparkan. Biasanya kita hanya nak tahu jika pangkalan data gagal dicapai. Jadi paparan yang pertama ni kita tak nak ya. Caranya ialah kita letakkan tanda komen dekat depan ni. Jadi keseluruhan baris ini dia tidak akan run sebab dia sudah menjadi dokumen dalaman ya, ataupun komen, bukan lagi menjadi print ataupun paparan. Jadi kalau cikgu save ini, setelah cikgu tandakan kod ni palang-palang ni ataupun komen dekat depan ni, cikgu save. Jadi jika pangkalan data berjaya dicapai, dia akan keluar teks putih je. Tetapi kalau kamu nak, kamu padamlah tanda dua ini ya. Tapi biasanya jika pangkalan data gagal dicapai sahaja yang akan dipaparkan. Yang berjaya dicapai tak perlu. Jadi dia beginilah. Okey, baik. Cikgu teruskan nak gunakan arahan ataupun kita punya arahan SQL ya. Tujuan kita adalah untuk mencipta pangkalan data ya. Okey. Kita gunakan pemboleh ubah, beritahu dia ini adalah arahan SQL. Okey. Arahannya kita tulis di dalam tanda double quote itu. Single quote pun boleh kalau kamu nak, tapi cikgu sekarang pakai double quote ya. Create database azmi_db2 ya. Okey, cikgu save yang ini. Baik, oleh kerana db1 tadi sudah ada, bila cikgu run yang ini, dia akan buat yang baru iaitu db2 ya. Kita run file buat database. Okey, refresh ataupun run ya. Bila dia kata database berjaya dibina, kita semak dekat sini, tekan home ini ataupun kita klik pada database. Nampaknya di sini sudah ada Azmi 1 dan Azmi 2 ya. Okey, kat sini kalau nama tu sama, dia jadi macam ni. Itu sebab kamu nampak macam ada satu kat situ ya. Sebab nama depan ni sama, dia akan tambah dua baris seperti ini. Ini fungsi di dalam MySQL ya. Ataupun kamu boleh namakan yang lain, contoh sukan sekolah _sekolah. Okey, cikgu akan buat database yang bernama sukan sekolah seperti ini. Okey, save. Okey, kita run balik file yang sama iaitu file buat database ini. Refresh kat situ. Maksudnya kita dah run tadi. Kalau kita semak, kita ada file sukan ya, iaitu yang kita baru buat tadi, iaitu sukan sekolah. Tapi sama juga, oleh kerana ada perkataan sukan,
Ada sukan DB1, kemudian ada sukan sekolah. Jadi ada dua juga macam tu ya. Mana-mana yang kita tak nak, kita boleh padam macam biasa. Kamu pilih drop ya. Okey. Baik. Contoh cikgu run 2 kali. Cikgu klik, dia buat sukan sekolah. Cikgu klik kali kedua, dia kata gagal. Sebab dia tak boleh buat 2 kali ya. Sebab bila kita klik kali pertama, dia dah buat sukan sekolah. Kita klik kali kedua, dia dah tak mau run ya. Sebab dia tak boleh nama sama berada dalam pengkalan daftar yang sama ya. Okey, baik. Arahan yang pertama yang cikgu nak tunjukkan kat kamu adalah create data.